hari hisab yang akan datang dengan begitu cepat. Hari hisab on the way. Hari hisab around the corner. Alhamdulillah, last sekali, hada balaghun linnas waliyundaru bihi waliya'lamu annama huwa ilahun wahid waliyadzakkara ulul albab. Subhanallah. Balagh artinya sesuatu yang disampaikan, dan balagh juga disebut balaghah. Artinya ketika Quran ini diturunkan, peperangan yang berlaku pada waktu itu a war of words, peperangan perkataan. Maka Quran ini turun sebagai balagh. Balagh ni artinya anda baling sesuatu, balagh tepat pada sasarannya. Dan Quran turun tepat pada sasarannya sebab Quran turun untuk ini kan untuk ini. Untuk akal ke untuk hati. Syair untuk akal tapi bukan untuk hati. Maka Quran akan beat kamu di mana segala yang diterangkan tadi sangat menggugat emosi. Terbukti kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah hadza balaghul linnas waliyundaru bihi, dan supaya ini semua ini satu ayat merumuskan surah Ibrahim. Satu ayat merumuskan surah Ibrahim. Balaghul linnas, anda sendiri sudah merasai dan saya mencadangkan baca balik, hafal balik, dapatkan pengalaman-pengalaman baru. Kerana maksud perkataan mudah-mudahan telah anda perolehi. Sekiranya saya salah, saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya telah lakukan yang terbaik untuk membantu tuan-tuan faham. So balagh artinya anda cuba baca sekali lagi dan cuba rasai bagaimana mesej itu sampai masuk dalam hati. Kalau anda baca sekali lagi tak masuk ke dalam hati, anda tidak rasa atau tidak keluar air mata, artinya kita kena cuba sedaya upaya memahami lagi. Ya. Dan sepanjang apa yang telah Allah Ta'ala sampaikan kepada kita tadi nampak jelas waliyundaru bihi, di mana pendekatannya pendekatan indar, pendekatan menggurunkan. Sebab surah-surah selepas 10 tahun ini surah-surah yang memang untuk menggurunkan Quraisy. Waliya'lamu annama huwa ilahun wahid. Betapa banyak asmaul husna Allah Ta'ala telah paparkan dalam surah ini supaya kamu menghargai bahawasanya tidak ada ilah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Waliyadzakkara ulul albab. Orang-orang yang bernama ulul albab akan sentiasa mengambil tazkirah, peringatan, sebab mereka sering lupa. Wa dzakirhum bi ayyamillah. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya rasa demikianlah tamatnya surah Al-Baqarah. Surah Ibrahim 45. Alhamdulillah. Okeylah, saya nak bagi tiket percuma. Saya memerlukan feedback 1 minit. Apakah perkara baru yang anda pelajari daripada surah ini? 1 minit saja untuk anda berkongsi. Dan mana dah sebagai Aida ni, tak tolong rakamkan. Saya bermurah hati untuk beri 5 tiket percuma. Aida ada tiket tak? Aisyah Syafa, tolong bagikan tiket itu. Aida tolong rakam siapa-siapa yang nak bagi verbal feedback. Yang lain-lain boleh isi dah feedback form. Okey, sebelum tu ada soalan tak? Soalan? Ya puan, silakan. Ustaz, saya nak tanya, soalan saya ni lebih kepada general lah. Bila Ustaz sebut ibrah, apa yang ulama sebut tentang umat masa kini, iaitu kita, Ustaz, saya dan semua ni, yang menyebabkan Al-Quran tu turun dengan kita ni sekaligus, sebegini. Dan Allah menyusun seperti yang Ustaz sebut sebelum ni, mengikut silibus surah itu disusun kembali kan. Dan ia sebenarnya suatu cara yang macam puzzle, kita kena cari balik untuk memahami. Sedangkan masa diturun kepada Nabi Muhammad itu disampaikan itu dengan merasainya sendiri. Jadi metodologi itu berbeza. Betul. Jadi mestilah ada sebab manusia, umat masa kini ada kelebihan yang boleh menyebabkan Allah turun sebegini. Dan apa yang ulama sebut yang ada pada umat masa kini yang menyebabkan kita sebenarnya mampu untuk memahami Al-Quran. Itu maksud saya. Saya terfikir soalan tu, jadi saya tanya Ustaz. Artinya puan bertanya, boleh puan ulang balik? Apa yang ada pada kita umat Islam yang maknanya umat selepas Nabi Muhammad. Betul. Sehingga Allah bagi Quran kepada kita ni yang disusun yang sebegini berbanding
Nabi menyampaikan pada zaman tersebut dengan cara yang berangsur. Agar sebab kenapa saya tanya soalan begini, sebab untuk memotivasikan saya sendiri dan mereka yang lain dan sahabat-sahabat semua yang ada di sini, agar sebab bahasa Arab ni satu benda yang susah untuk memahami satu-satu. Sampai satu tahap kita rasa yang tidak mampu dek akal kita ataupun tidak mampu dari sesudut kita sendiri, keupayaan diri kita sendiri. Tapi semestinya kita harus percaya yang pasti ada sebab dia. Jadi bagi saya mesti sudah ada yang ulama tulis dalam kitab-kitab. Saya tak tahulah sebab saya bukan bidang agama. Jadi itu yang saya tanya kepada Ustaz. Pada pandangan saya puan, mungkinlah soalan itu lebih kurang kalau saya boleh cuba fahami. Apa hikmah Al-Quran yang turun kepada kita sekarang ni, umat Nabi Muhammad, begitu sempurna. Alhamdulillah, ada baris, ada huruf, bahkan ada terjemahan. Berbanding dengan zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia berada dalam keadaan yang sangat mencabar, 23 tahun penuh dengan cabaran. Dan apa pula yang perlu dilakukan oleh kita untuk menghargai anugerah Allah kepada kita sekarang? Apa yang telah tuan-tuan lalui dalam seminar ini, itulah dinamakan proses belajar. Wahyu yang pertama pun menyeru kepada kita supaya baca Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nabi membaca dengan Jibril. Jibril adalah guru. Jibril pula membawa daripada guru yang lebih besar, Allama Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Poin saya, kita tidak boleh untuk menganggap penyusunan Al-Quran yang ada pada hari ini dengan surah Al-Fatihah, surah Baqarah, surah Ali Imran, kita tidak boleh pandang sekadar silibus. Sesungguhnya ia interconnected antara satu sama lain. Untuk lebih anda nampak dengan mudah, saya menjemput anda ke seminar Juzul Amma. Di sana anda akan nampak betapa penyusunan Juzul Amma 37 surah itu begitu indah. Perjalanan surah-surah ini menyebabkan kita dibelai oleh Allah perlahan-lahan. Dan anda akan lebih merasakan keindahan Al-Quran pada menyampaikan mesej yang sama, tetapi dengan rentak tarikh berbeza-beza. Tetapi mungkin bagi setengah kita merasakan kita tidak mampu untuk melakukan, kita tidak mampu untuk mendalami hikmah-hikmah kenapa surah sebelum, kenapa surah selepas. Maka subhanallah, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mewajibkan kita, Rasulullah pun tidak mewajibkan kita untuk mengikat diri kita memahami sesuatu surah dengan surah sebelum, surah selepas. Anda tidak diwajibkan untuk melakukan sedemikian. Ia hanya soal untuk lebih menghargai keindahan Al-Quran. Yang penting kita buat adalah memahami Al-Quran itu daripada gurunya. Sebab kita tahu kita terbatas dalam bahasa Arab, maka kita kena belajar daripada yang mengetahui. Dan yang mengetahuinya berkongsi kepada kita, yang mengetahui akan membuktikan bahawasanya bahasa Melayu boleh menyampaikan bahasa Al-Quran, bahasa Arab. Ada beberapa kitab dalam bahasa Melayu dengan kesalehan mereka, dengan cahaya Allah kepada mereka, bahasa mereka menyebabkan kita dapat menghargai bahasa Al-Quran atau Al-Quran itu sendiri. Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab kepada orang yang paling fasih dalam bahasa Arab, tetapi tidak menghargai pun Al-Quran. Sedangkan Al-Quran diturunkan kepada kita hari ini, dan kita orang Melayu, kita bahasa Melayu,
maka percaya dan yakinlah. Kita pun dah lalu tadi satu keadaan di mana para rasul semua bercakap dengan bahasa masing-masing. Sebab wahyu Allah ini tidak ada bahasa sebenarnya. Allah tidak berbahasa. Tetapi Allah memilih bahasa Arab kerana itulah bahasa yang terbaik untuk orang-orang yang cuba nak mempelajarinya bagi mencapai kepada maksud mesej yang sebenar Allah yang tidak berbahasa. Maka Allah Ta'ala memberikan jaminan kepada kita, apa juga bahasa akan ada ulama daripada Amerika Syarikat, akan ada ulama daripada Malaysia, akan ada ulama daripada China, akan ada ulama daripada India yang menggunakan bahasa mereka tanpa mereka sebut pun satu ayat mungkin daripada Al-Quran, sedangkan mesej mereka adalah mesej daripada Al-Quran, dipanggil mesej yang Qurani. Sebab Allah Ta'ala telah mengajar kepada kita bayan. Allamahul bayan, allamal Quran. Diturunkan Al-Quran dalam bahasa Arab, diturunkan juga bahasa-bahasa manusia untuk mencapai kepada maksud bahasa Allah. Maka mudah-mudahan puan dan kita semua tidak menjadikan kita yang bukan dalam bidang bahasa Arab sebagai alasan untuk tidak boleh menjamah dan menikmati hidangan-hidangan daripada para ulama yang telah belajar bahasa Arab dan mempermudahkan dalam bahasa mereka. So, ada orang dalam bahasa Inggeris, No'man Ali Khan, ada orang dalam bahasa Melayu, namanya Hamka. So, kita ambil manfaat untuk mendekati mereka-mereka ini dan sedaya upaya untuk tidak kita menjadikan alasan yang kita mengalami kesukaran untuk memahami Al-Quran. InsyaAllah. Mudah-mudahan puan itu yang saya mampu respon. Nampaknya yang lain-lain ada ke? Silakan. Rasanya nak bagi tiket percuma lah kepada soalan puan tadi. Yang lain-lain ada. Kalau tidak ada soalan, saya memerlukan feedback. Apa yang perkara baru anda pelajari, apa perasaan anda. Sebab kemungkinan kesimpulan yang lebih baik anda yang berikan, bukan saya. Sebab saya duk fokus sangat pada mengajar 52 ayat. Kadang-kadang saya lost benda-benda penting. Apa yang telah kita sebutkan daripada awal tadi. So peranan anda lah tu. Apa benda yang foundation daripada seorang yang terbukti anda dapat lihat ni. Silakan. Dah pergi dah tiket. Silakan. Sekali lagi. Tajri tahtahal anhar. Apa beza dengan tajri min tahtihal anhar? Khalidina fiha abada, ada khalidina fiha. Subhanallah, subhanallah. Sebab khalidina fiha abada juga ada pada neraka. Khalidina fiha abadan juga ada pada syurga. Sedangkan ada neraka Allah Ta'ala sebut khalidina fiha. Apa beza khalidin dengan abadan? Khalidin kan tu ke abadan? Jadi saya simpan soalan ni. Dia panggil lamasat bayaniyah. Saya percaya As-Samarai membekalkan jawapan yang saya tidak sempat merujuknya. Wallahu a'lam. Maafkan aku. Silakan tuan-tuan, saya memerlukan satu perkongsian sahaja daripada anda. Apa yang telah anda pelajari. Saya yakin anda telah terjemahkan dalam feedback form. Ada di feedback form anda tuan-tuan? Kalau boleh jangan sekadar menilai program, tapi kalau tidak keberatan tulis sekali. Macam inilah, semua sekali ambil masa lebih kurang 3-4 minit untuk menulis selain daripada komen kepada program. Aida, tengok feedback form. Jenis macam mana? Format macam mana? Satu tanda-tanda macam tu. Yang kedua, anda boleh beri, anda boleh jangan sekadar komen program. Dah doktor? Okey, kita buat. Kalau boleh tambah sikit dekat mana-mana ruang dekat kertas tu, tuan-tuan tulis sedikit apa perkara baru yang anda pelajari daripada surah Ibrahim. So anda jangan nilai saya saja dan jangan nilai program saja, nak anda nilai sendiri anda apa yang telah anda faham daripada surah Ar-Rahman. Maafkan saya, surah Ibrahim. Surah Ar-Rahman. Penipal dulu. Sebab saya sangat-sangat mahukan penilaian kepada apa yang baru anda pelajari. Boleh tak kongsikan di mana-mana ruang dekat borang tu sebelum kita berpisah? Sebab saya nak amati, saya nak snap mana-mana yang menarik untuk saya. Apa yang perkara baru anda pelajari daripada surah Ibrahim? Ketika anda datang tadi anda tak dapat, tetapi ini yang anda dapat, alhamdulillah, dalam 20-30 patah perkataan saja. Ya?
Terima kasih tuan-tuan, puan-puan atas kesudian untuk tuliskan komentar anda, penilaian anda. Aida boleh matikan video.